Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamil tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. Taatilah segala titah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Serta perhatikan bekalan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa jua yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi al-fadhil ayah dan imam, para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, ibu ayah, tuan-puan, tetamu-tetamu Allah, mudah-mudahan kita dirahmati, diampuni dosa-dosa, diberikan kebaikan berterusan dunia akhirat insya-Allah. Marilah sama-sama kita beraktiqah sementara masuk fardu Isya, berpesan-pesan satu dua perkara, moga-moga di sana ada kebaikan insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini termasuk di antara bekal amalan yang sedang kita kumpulkan, yang mudah-mudahan akan memberati timbangan kita di mahsyar nanti insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung malam ini sebahagian daripada huraian ulasan yang terkait dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan antara surah yang dekat dengan hati kita, terutamanya ia merupakan surah yang dibacakan oleh imam setiap pagi Jumaat, pagi subuh hari Jumaat, sesudah daripada suratul Sajadah. Dan surah Al-Insan ini surah yang ke-76 di dalam Al-Quranul Karim, antara surah Madaniyah, surah yang turun di kota Madinah, dan dia mempunyai 31 ayat. Di antara kandungan besar yang akan kita dapati daripada surah ini, saya sempat senaraikan beberapa perkara pokok. Antaranya surah Al-Insan ini dia menceritakan tentang proses kejadian manusia. Ayat-ayat yang terkait huraiannya telah pun kita sentuh pada permulaan tafsir terdahulu. Antara lain juga, surah Al-Insan ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan petunjuk-petunjuk khususnya kepada kita hamba Allah taala untuk kita meneruskan kehidupan, menjalani kehidupan kita sebagai insan. Maka di sana sudah pasti akan ada ujian
Dan di sana juga disertakan kepada kita untuk menempuh jalan-jalan yang dibentangkan di hadapan kita ini, supaya kita sentiasa berterusan berada pada jalan yang lurus. Kemudian dalam pertemuan yang lalu, sebelum kita terberhenti pada ayat yang terkait dengan tuntutan, yang terkait dengan nazar, janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan masih ingat pada ayat yang ke-6, yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan nazar. Apabila kita berjanji, maka dia terkait janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita laksanakan dan kita tunaikan. Malam ni insya-Allah kita sambung pada ayat berikutnya. Kalau kita boleh tengok sedikit huraian pada ayat yang ke-7 sebelum kita masuk pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita petunjuk-petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka yang merupakan calon ahli syurga, dibentangkan di hadapan mereka sebelum menikmati kegembiraan yang lebih. Sebagai ahli syurga, mereka diberikan minuman, yang minuman tersebut diberikan tafsiran oleh para ahli tafsir, minuman yang kita boleh minta bila-bila masa sahaja di mana kita berada. Dia berbeza dengan minuman kita nak dapat di dunia. Kita nak minum minuman yang sedap, kita kena cari kedai-kedai tempat jualan yang kita sedia maklum. Nak minum minuman yang sedap ni, dia ada tempat-tempat tertentu dan dia ada bayaran-bayaran tertentu. Tetapi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir menyebut, duduklah di ruang mana pun, terlintah saja minuman tersebut berada di depan kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah mengaitkan bagaimana ayat yang ke-6, janji Allah kepada mereka diberikan nikmat. Nikmat awal, minum daripada minuman yang berada di dalam syurga, dan minuman tersebut tidak akan kering. Minum sehingga puas dan takkan rasa haus buat selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-7, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan nazar, yufu min nazri. Bila mana kita berjanji untuk kita tunaikan nazar kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia terkait dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut secara umum, nazar ini satu perkara yang wajib kita tunaikan apabila cukup syarat. Dan untuk menjadikan nazar itu wajib dilaksanakan, dia ada rukun-rukun dia. Disebut oleh kebanyakan ahli tafsir, antara syarat rukun-rukun nazar, dia terkait dengan sirah. Apa dia sirah? Perkataan. Kita lafazkan satu perkara, maka dia dikira sebagai nazar kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bernazar. Dan yang ketiga, perkara apa yang dinazarkan. Jadi 3 perkara ni terkait dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam agama kita ni, Islam membincangkan ada nazar yang wajib kena tunaikan, ada nazar yang tidak perlu dilaksanakan, bahkan haram. Nazar yang boleh kita tunaikan apabila perkara tersebut, perkara yang kita janjikan tersebut, perkara yang pasti mendapat redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nazar benda-benda yang baik. Adapun perkara yang haram ni, nazar pada perkara yang sia-sia. Kita bernazar pada perkara yang tidak sewajarnya kita laksanakan, maka nazar tersebut haram untuk kita lakukan. Umpamanya, bila kita bernazar satu perkara yang baik, kita bernazar dengan satu perkara yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, kalaulah kita bernazar sekiranya kita dikurniakan dengan sesuatu kebaikan, maka kita akan melakukan kebaikan yang lain, maka nazar ini mesti dilaksanakan. Sebagai contoh, katalah seseorang itu dia bernazar, dia mengatakan bahawa sekiranya aku dikurniakan kesihatan yang baik yang berterusan, walaupun dalam keadaan umur kita yang semakin bertambah, Allah uji sikit sebanyak dengan kesihatan yang berkurangan,
Tapi alhamdulillah dia sentiasa bersyukur, ya Allah, kalau sihat sentiasa macam ni, aku nak teruskan dengan ibadah puasa sunat Isnin Khamis. Dia nazar. Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang baik, yang berterusan, maka dia tunaikan nazar dia. Ada orang yang bernazar, kalaulah dia menang pada satu perkara yang bukan faktor kebaikan atau redha di sisi Allah Ta'ala. Contoh kita sebut, katalah seseorang ni dia jenis tikam lombok. Sekarang ni tak boleh dah, nak berjudi tak boleh dah. Bukan tutup kedai tu, tapi lesen tak disambung. Nak buka lah, lesen tak disambung. Itu maksud dia. Dia nazar kalau kena lombok ni dia nak buat kenduri. Kan, nazar yang tak dibenarkan, bahkan haram. Kalau kena nazar nombok ni dia nak buat kenduri. Nazar begini, nazar yang tidak dibenarkan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kita nak berjanji, bukan setakat berjanji dengan Allah, berjanji dengan manusia pun Allah Ta'ala berikan peraturan-peraturan kepada kita. Malam ni kita tengok pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman daripada surah Al-Insan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan sekumpulan di kalangan mereka yang apabila dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memberikan makanan yang paling mereka suka kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka suka memberikan makanan yang disukai. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggambarkan bagaimana satu kumpulan di kalangan manusia, mereka hidup dalam keadaan mereka selalu memberi makan kepada orang yang memerlukan. Tidak ada kamus dalam diri mereka sifat kedekut. Tidak ada dalam kehidupan mereka berasa untuk pekin. Bahasa kita kata ni pekin. Tidak ada dalam kehidupan mereka erti hanya memikirkan perut mereka. Mereka ini tidak kedekut untuk memberikan bantuan kepada siapa-siapa yang memerlukan. Bahkan makanan yang mereka berikan itu bukanlah makanan yang sifat dia makanan yang telah pun terbuang, ataupun makanan yang lebih daripada apa yang Allah kurniakan rezeki kepada kita. Kita makan lebih tu baru kita ingat nak bagi ke orang. Mereka ni bukan begitu. Allah menggambarkan bagaimana mereka ni satu golongan yang sayangkan kepada harta mereka, tetapi harta itu mereka sanggup untuk kongsikan dengan orang lain. Karena itulah dalam satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat, apabila turun satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta ma tunfiqun. Satu ayat yang turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang-orang di kalangan hamba Allah ini, yang apabila mereka kasihkan harta mereka, tetapi dengan harta itulah mereka melakukan kebajikan. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mempunyai sebidang tanah, dan daripada tanah itulah menghasilkan jenis kurma yang terbaik yang ada di kota Madinah. Bila turun ayat ini, Abu Talhah menginfakkan kebun tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan pada perjuangan Islam. Apabila mendengar ayat yang terkait dengan sekumpulan manusia di kalangan hamba Allah Ta'ala yang kasihkan harta, tetapi dia memberikan harta yang dia sayang itu kepada perjuangan Islam ini, Abu Talhah muncul antara sahabat yang menginfakkan harta yang dikasihinya. Inilah antara maksud sedekah yang terbaik. Tuan-tuan,
waktu mana kita menginginkan harta tersebut, tetapi bila kita memikirkan di sana ada orang lain yang lebih memerlukan, maka bila mana kita menyerahkan, kita memberikan harta tersebut, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah Ta'ala yang memberikan makan kepada orang lain hasil daripada harta yang dia kasih. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, afdhalus sadaqah anna sadaqatan wa anta sahih syahih ta'malul ghani wa tukhshal fuqra. Nabi mengisyaratkan bagaimana di kalangan umat ini keperluan ataupun keutamaan untuk dia mengeluarkan hartanya tadi ini. Pertamanya bila dia sihat. Bila dia sihat, dia menginfakkan hartanya, dia tak tunggu sakit. Ada segelintir orang waktu dia sakit ni baru dia nak kira nak mula buat himpun pahala. Waktu dia sakit ni baru dia rasa kata tak, masa tak lama dah ni, mungkin waktu sesuai untuk dia menghimpunkan pahala. Tapi Nabi kata tak, jangan tunggu sakit nak buat pahala. Waktu mana dia sihat, dia menginfakkan harta. Kemudian Nabi mengisyaratkan waktu mana dia duk berasa kata dia kikir, dia duk berasa kata harta dia tak ada ni, dalam masa yang sama dia menghimpunkan harta tadi ni dan dia mengharapkan dengan harta tadi ni dia tak jatuh miskin. Maka ketika itu bila mana dia mengeluarkan harta tersebut untuk diinfakkan pada orang yang memerlukan, mudah-mudahan dia termasuk di antara orang yang memberikan hartanya pada mereka yang memerlukan dan dikira sebagai sedekah yang bermanfaat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah satu kumpulan yang Allah Taala mengisyaratkan mereka berkongsi makanan itu kerana mereka kasihkan Allah ataupun kerana mereka kasihkan sesama makhluk. Sebab itu tuan-tuan, pada ayat ini Allah mengisyaratkan harta-harta yang ada tadi ini kepada siapa mereka nak beri makan. Allah menyebut pertamanya miskin, orang-orang miskin, orang-orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, ataupun wa asira, orang-orang yang ditawan. Tuan-tuan, tiga golongan ini, kenapa disebut tiga golongan ini? Tiga golongan ini disebut kerana mereka antara golongan yang seringkali diabaikan dalam masyarakat. Antara tiga golongan yang seringkali tak ada peluang, tak ada ruang yang banyak untuk mendapat makanan, dan kerana itulah mereka memerlukan bantuan daripada orang yang ada. Biasanya dalam masyarakat kita ni, kita selalu dengar anak-anak yatim, orang-orang miskin ini diraikan terutamanya dalam bulan Ramadan. Benda yang baik. Tapi Islam mengisyaratkan tidak perlu untuk kita menunggu sehingga Ramadan. Bahkan sekiranya kita mengetahui di sekeliling kita ataupun di sana ada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang miskin, apatah lagi anak-anak yatim, maka perlu untuk kita sama-sama memberikan bantuan dan sokongan. Dan juga orang-orang yang ditawan, ini lain daripada kebiasaan, dan di sana menjadi antara perkara yang dibincangkan di kalangan para ulama. Boleh ke tak boleh kita berikan makanan kepada orang-orang yang ditawan? Dalam sejarah Islam, bahkan sebelum kedatangan Islam, kebiasaannya, kalau kita baca dalam buku-buku sirah yang terkait dengan peperangan, kebanyakan tawanan-tawanan perang ini mereka yang ditawan, yang dirantai, yang dipenjarakan, dan mereka tidak diberikan keadilan, tidak disediakan makan minum, sementara menanti mereka dibebaskan. Karena itulah berlaku dalam sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan makanan bukan hanya kepada tawanan perang. Bukan saja Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat, layan para tawanan ini dengan sebaik mungkin, bagi mereka makan minum, berikan mereka keadilan. Bahkan dalam catatan surah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhadapan dengan seorang lelaki yang bernama Sumamah bin Itsal.
Sumamah bin Ilsal ni antara kabilah Yamamah, seorang lelaki yang datang daripada perkampungan dia pergi ke Madinah dengan satu tujuan. Sumamah ni dia berniat, dia melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Madinah dengan satu tujuan, tidak lain melainkan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sumamah bin Ilsal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia nak bunuh Nabi? Musuh ketika itu menganggap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara penyebab berlakunya kacau balau di kalangan masyarakat mereka. Nabi datang bawa satu agama baru yang menolak sama sekali apa yang mereka amalkan. Yang Nabi datang menolak, bahkan memesongkan fahaman-fahaman mereka tentang konsep beragama. Nabi melarang melakukan permusuhan antara kaum. Nabi melarang umat-umat terdahulu jangan lagi melakukan perlakuan-perlakuan menyembah pada perkara-perkara yang bersifat tunggal, yakni perkara-perkara yang tidak mampu untuk bergerak, perkara-perkara yang direka cipta oleh manusia sendiri. Sumamah bin Ilsal dia menganggap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengganggu tamadun mereka pada ketika itu. Lalu dia siap dengan persenjataan. Dalam perjalanan sampai ke kota Madinah, Sayyidina Umar Al-Khattab yang terlebih dahulu mendapat khabar tentang kedatangan Sumamah dengan tujuan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni punya kasih dekat Nabi. Bila ditahu kata Sumamah ni dalam perjalanan datang ke Madinah, setiap hari, setiap waktu dia berada di pintu gerbang Madinah. Biarlah dia menjadi orang pertama yang berhadapan dengan Sumamah. Dia duduk tunggu Sumamah ni datang, dan dia nak jadi orang yang pertama menghalang Sumamah daripada melakukan niat untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sumamah sampai ke gerbang kota, bila nak memasuki kota Madinah, Umar Al-Khattab berada di hadapan dan ditanya Umar kepada Sumamah dengan kalimah, dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan Sumamah ni masih ada sifat dalam diri dia, dia tak mau kacau orang lain melainkan Muhammad bin Abdullah. Orang lain dia tak mau kacau. Yang berada di hadapan dia ketika itu Sayyidina Umar. Maka dia tak heran, dia buat tak peduli dekat Sayyidina Umar ni. Dia kata jangan halang aku, jangan halang perjalanan aku. Umar Al-Khattab pada ketika itu bila tak dilayan oleh Sumamah, Sumamah diajaknya untuk bertarung ataupun bergaduh, bergusti. Orang Arab kan disuka bergusti. Siapa menang tuan-tuan? Sayyidina Umar menang. Bila penat Sumamah ni, bila penat sehingga longlai, Sumamah ditarik, diheret, kemudian diikat di sepohon pohonan kurma, sehinggalah dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah ditambat, diikat di sebatang pokok. Nabi datang, Nabi dikhabarkan tentang tujuan Sumamah ini, dia nak bunuh Rasulullah SAW. Dan ketika mana Sumamah ini dibiarkan begitu, apa yang Nabi buat? Catatan surah menyatakan bahawa pertama sekali Nabi tanya, apakah kalian telah memberikan makan kepada Sumamah ini? Apakah kalian telah memberikan makan kepada lelaki ini? Sahabat nak jawab lagu mana? Dalam hati sahabat ni marah tu tak hilang lagi. Kerana lelaki yang ditambat, lelaki itu datangnya dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi tanya, bagi makan ke tak lagi?
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bila ditanya dengan soalan, adakah kalian telah memberi makan kepada lelaki ini? Lalu Sayyidina Umar yang telah merebahkan sumamah, mengikat sumamah, Sayyidina Umar memberanikan diri, ya Rasulullah, lelaki ini datang dengan tujuan untuk membunuh kamu, bukan dia nak masuk bersama dengan kita dalam agama ini. Patutkah kita nak bagi dia makan ni? Patutkah kita nak layan dengan layanan yang baik ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak mendengar apa yang ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa yang Rasulullah SAW buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa tangkai buah kurma yang ada, lalu diberikan makan. Diberikan makan, sebagai riwayat menyebut Nabi mengambil buah kurma tersebut dan Nabi memberikan makan dengan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah waktu itu terikat. Sumamah makan buah yang disuapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ambil air, Nabi bagi minum. Apa yang Sumamah buat? Sumamah kata, ya Rasul, ya Muhammad, bagaimana untuk aku bersama dengan kamu? Nabi kata, qal la ilaha illallah. Nabi sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak, dengan perlakuan, dengan memberi makan kepada musuh yang asalnya nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia memeluk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ada di antara para sahabat dengan hanya memberi makan kepada orang lain telah menarik perhatian orang-orang yang sebelum itu memandang serong kepada agama ini, akhirnya memeluk Islam. Kalau kita ikuti, ada kisah 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang pernah terluka dalam satu peperangan. Sebagian ulama surah menyebut dalam peperangan Yarmouk. Ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW. Bila terluka dan bila masing-masing berasa dahaga untuk minum air, mereka meminta-minta untuk menghilangkan haus yang ada. Sebagai riwayat menyebut antara sahabat ini ialah Abdullah bin Mus'ab. Abdullah bin Mus'ab Az-Zubaydi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia cerita bagaimana waktu tu para sahabat ni sedang berada dalam keadaan parah. 3 orang sahabat ni, Al-Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahlun, dan Suhail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhuma. 3 orang ni berada dalam keadaan kehausan, cedera akibat dalam peperangan. Sahabat yang pertama, Ikrimah bin Abu Jahlun, dia tak tahan dah, dia minta air. Bila diberikan kepadanya air, waktu dia nak menegur air tersebut, dia mendengar Suhail bin Amru. Ada sahabat lain pula sedang mengadu nak air. Ni sahabat ni, dia tak jadi nak minum air tersebut. Dia suruh Abdullah bin Mus'ab ni dihantar dulu dekat sahabat yang kedua, Suhail bin Amru. Suhail bin Amru bila nak minum, dia mendengar pula Al-Haris meminta-minta untuk meminum air. Tak jadi nak minum dia. Dia suruh pergi hantar dulu dekat Suhail, dekat Al-Haris yang sedang kehausan. Lalu Suhail minum. Belum sempat dia minum air tersebut, dia tengok Ikrimah, seorang sahabat yang lain, sedang meminta-minta menyebut air kerana kepedihan, keletihan, kepenatan, kecederaan yang dialami. Maka Suhail pun tak sempat nak minum, diminta supaya serahkan kepada Ikrimah. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku?
belum persempat air itu sampai, bila dia melihat semula kepada sahabat-sahabat yang lain, yang lagi dua, yang dua tadi telah pun wafat syahid. Kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah Suhail. Suhail pun telah syahid, Ikrimah pun syahid. Maknanya dalam keadaan mereka sedang nazak, ini sahabat ni, dalam keadaan mereka sedang nazak, kehausan, dan waktu tu sekurang-kurangnya dengan seteguk air yang diminum boleh menghilangkan kehausan mereka yang sedang nazak, yang sedang sakit akibat kecederaan dalam peperangan. Tetapi mereka masih memikirkan untuk mendahulukan sahabat-sahabat yang lain yang lebih memerlukan. Tiga-tiga itu perlu menceritakan bagaimana para sahabat beramal dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihkan saudaranya melebihi keperluan diri sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah antara kisah, antara contoh bagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ketikanya setiap perkara, setiap rezekinya Allah kurniakan kepada kita, kita perlu dahulukan kepada mereka yang memerlukan. Dan Nabi mengingatkan kita bahawa setiap pemberian yang bersifat makanan ni, makanan ke, minuman ke, yang boleh mendatangkan kelegaan kepada orang yang memerlukan, pemberian itu adalah sedekah. Setiap pemberian itu adalah sedekah. Satu hadis daripada Al-Miqdam bin Ma'adi Kharib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa kalaulah kamu memberikan makan pada diri kamu sendiri, maka ia adalah sedekah untuk diri kamu. Dan sekiranya kamu memberikan makan kepada anak kamu, maka dia juga menjadi sedekah bagi diri kamu. Dan sekiranya kamu memberikan makan ataupun bahagian kepada isteri, maka ia juga termasuk sedekah untuk diri kamu. Dan sekiranya kamu memberikan makan kepada umat ini, kepada seluruh manusia ini, maka dia akan menjadi sedekah bagi kamu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat ruang untuk kita memperbanyakkan amal, bukan hanya pada perbuatan yang terkait dengan ibadah, bahkan pada persoalan memberi makan itu pun termasuk antara sedekah yang mungkin boleh kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita ini. Sebab itulah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tiga golongan yang boleh kita berikan makan kerana keperluan mereka. Di sana mungkin ramai yang tidak ataupun yang terlepas pandang kepada tiga golongan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut miskinan wa yatiman wa asira, golongan yang miskin, golongan anak yatim, dan termasuklah mereka yang di kalangan tawanan perang. Tawanan mai zaman kita ni tuan-tuan, para ulama berbincang dan berbeza pandangan yang terkait dengan tawanan ni. Zaman sekarang mungkin tak ada dah tawanan perang ni, tapi di sana para ulama menyebut tawanan perang dalam sifat umum, dalam bentuk yang umum. Sama ada mereka itu disekat, terhalang, tidak punya sumber makanan untuk mereka makan. Dan hari ini banyak tempat yang mengalami krisis kebuluran, yang susah nak dapat makanan. Paling tidak kita sebut golongan ataupun sebahagian orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah yang menyebabkan mereka kehilangan dan memerlukan bantuan dan pertolongan. Ramai kenalan saudara mara kita yang terlibat dengan banjir besar, yang hilang selai sepinggang, yang tinggal selai sepinggang. Ini pun antara maksud yang disebut oleh para ulama, mungkin mereka termasuk antara tawanan yang berada dalam kelompok yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan pertolongan. Tak kira sama ada mereka ini orang miskin, sama ada mereka ini anak yatim, ataupun apa sahaja keadaan mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan sokongan. Maka ulama memberikan ta'rifan
tawanan yang dimaksudkan pada ayat ini bukan hanya hamba-hamba mereka, tetapi juga di kalangan masyarakat yang apabila terkesan bila mana berlakunya satu masalah yang melibatkan kehidupan mereka terhalang daripada kebiasaan. Maknanya mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian tertentu. Dan kenapa mereka melakukan semua itu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Allah menyebut pada ayat yang ke-9, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan redha Allah, dan kami tidak menghendaki balasan daripada kamu, dan tidak pula mendengar ataupun menantikan ucapan daripada kamu. Ucapan apa? Ucapan terima kasih. Tuan-tuan, Allah menyebut pada ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami yang memberikan makan kepada kamu. Allah berikan rezeki kepada kita ni. Allah berikan rezeki kepada kita ni, dan mereka yang memberikan makanan kepada orang yang memerlukan itu pula, mereka tidak lain mengharapkan redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memberikan makanan kepada orang yang memerlukan itu. Mesti syaratnya apa? Syaratnya ikhlas. Dan bukan kerana nak mendapat kemegahan, bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan hendak mendapat pujian di sisi manusia. Karena itulah Allah mengisyaratkan orang yang hendak melihat wajah Allah di syurga, orang yang mengharapkan nikmat yang paling besar. Bila kita berada di dalam syurga, selain daripada kita dapat minum daripada telaga Kausarnya, selain daripada kita dapat menikmati segala keseronokan, kesenangan, keindahan yang ada, para ulama menyebut antara nikmat paling besar ahli syurga ini, pertamanya bila mana mereka mendapat ucapan salam daripada Allah Ta'ala. Salamun, kita baca dalam surah Yasin tu ucapan Allah Ta'ala kepada ahli syurga. Kemudian Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada ahli syurga. Maka inilah antara nikmat yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada ahli syurga. Cuma Allah menyebut bagaimana mereka yang hendak melihat wajah Allah di syurga nanti, dan kerana itulah mereka sanggup mengorbankan harta-harta yang Allah kurniakan kepada mereka, lalu diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, walaupun ayat ini menyebut tentang memberi makan, bukanlah memberi maksud memberi makan itu sahaja perkara yang mesti kita lakukan. Ada banyak lagi perkara-perkara lain. Ya, barangkali kita nak memberikan bantuan, orang yang nak dibantu itu lebih tahu apa yang dia perlu, maka kita berikan nilai dalam bentuk wang ringgit. Dia juga termasuk antara perkara yang mudah-mudahan kita memberikan pertolongan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada bantuan-bantuan lain yang kita dah buat pun selama ni. Kita dapat tahu kata di sana ada anak-anak yatim, ada anak-anak yang dapat meneruskan pengajian kerana kecemerlangan, tapi tak ada yuran, tak ada kemampuan. Lalu kita memberikan sebahagian rezeki kita ni, bantu dia untuk dia belajar, kita bantu dia. Maka mudah-mudahan bantuan itu termasuk sebagaimana memberi makan, walaupun ayat ini menyebut secara khusus memberi makan, mencukupkan keperluan-keperluan mereka yang memerlukan. Ataupun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kata para ulama tafsir, kita bantu dengan pertolongan yang lain. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kira setiap bantuan dan pertolongan yang kita berikan itu berdasarkan niat kita, berdasarkan keikhlasan kita. Walaupun pada ayat ini hanya menyebut tentang memberi makan, tetapi para ulama membuka seluas-luasnya makna di sebalik memberi makan tadi ni, beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. La nuridu minkum jazaa, kami tidak menghendaki balasan daripada kamu. Allah mengisyaratkan setiap bantuan yang kita berikan mestilah didasari dengan ikhlas. Semasa kita memberikan mereka makan, apa yang mereka akan sebut?
bila kita berikan pertolongan kepada manusia ni, biasanya orang akan ucap terima kasih. Dan kita bantu apa saja pertolongan, orang akan kata terima kasih. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, Allah menyebut wala syukura, dan kami tak mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia. Sebab itu tuan-tuan, para ulama mengingatkan kita, setiap amal kebaikan yang kita lakukan tidak menambah kebesaran Allah Ta'ala yang sentiasa bersifat maha besar. Dan kalau ada kejahatan, kelalaian, kemaksiatan yang kita lakukan, tidak mengurangkan sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah, bukan sahaja bila kita melakukan suatu amal kebaikan, jangan kita mengharapkan ucapan ataupun balasan daripada orang lain. Tidak perlu untuk kita menunggu, dan tidak perlu untuk kita mengharapkan orang mengungkapkan ucapan terima kasih kepada kita. Bahkan jangan pula kita menjadi sekumpulan manusia yang apabila tidak dibalasi amalan seseorang itu dengan ucapan penghargaan, maka kita berubah sikap menjadi golongan yang tidak lagi memberikan bantuan dan pertolongan, kerana kita tidak mengharapkan balasan yang setimpal. Dia nak mengajak kita supaya dalam hidup kita ni, ada ketika kita beri bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Orang lain ni dia macam-macam sifat. Ada yang murah dengan senyuman, ada yang ringan mulut nak ucap terima kasih, dan ada bantuan yang kita berikan dia buat tak beli pun, ucap terima kasih jauh sekali. Tapi para ulama mengingatkan kita, kalaulah Allah Ta'ala menerusi ayat yang ke-9 ni, kalaulah Allah Ta'ala yang bersifat maha memberi rezeki, tak mengharap pun kita ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala, jangan kita mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang yang kita berikan bantuan dan pertolongan. Dia nak ucap terima kasih, Alhamdulillah. Dia tak ucap terima kasih, jangan kita simpan di hati. Kadang-kadang kita ni bila kita tolong orang, kita tak tahu apa yang ada dalam perasaan dia. Muka dia tak manis, tak senyum, masam je. Timbul sikit di hati kita ni, dah kita tolong dia, ucap terima kasih pun tak. Yang tu yang dilarang. Kerana ayat ni mengajar kita, Allah Ta'ala yang bersifat maha memberi rezeki. Daripada awal kita lahir ke dunia sampai usia kita hari ini, Allah Ta'ala bagi rezeki yang sentiasa. Allah tak mengharapkan kita ucap terima kasih. Walaupun kewajipan kita ni, jangan tinggal kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggal doa kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menidakkan rezeki yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membalasi, sama ada meneruskan amal taqwa kita kepada Allah Ta'ala, atau sekurang-kurangnya kita melazimi dengan lafaz Alhamdulillah. Allah Ta'ala kata tak, walaupun aku yang bagi rezeki dekat hampa ni, aku tak harap pun hampa balas dengan ucapan terima kasih. Allah nak mendidik kita, walaupun kita banyak memberikan pertolongan, tak kira kepada mana-mana orang, dan kalau pertolongan kita itu tidak dihargai, jangan sekali-kali melarikan ataupun memesongkan niat asal kita untuk memberikan pertolongan dan bantuan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang dalam hati kita, hati kecil kita ni, bila kita tolong orang buat kita, orang tak berapa nak hargai, dia timbul juga sikit kadang-kadang. Kita dah tolong dia dah, sikit pun tak ucap terima kasih, pandang muka pun tak, tu dia punya pasal. Walaupun ada segelintir yang macam tu, tapi Allah nak didik kita melalui ayat ni, kalau ada golongan yang macam tu, jangan pesongkan niat asal kita nak bantu dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan bantuan tadi ni dia berubah. Mudah-mudahan dengan bantuan tadi ni dia berubah, sebagaimana kisah Rasulullah SAW memberi makan kepada semama. Niat awal nak bunuh Nabi, Nabi bagi dia makan, Nabi layan dia sebagai tetamu, akhirnya bersama dengan Rasulullah SAW. Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Ayat yang ke-10, sesungguhnya kami takut akan azab Allah pada suatu hari, di mana hari itu orang yang bermuka masam, mereka penuh dengan kesulitan. Inna nakhafu min Rabbina yawman,
sesungguhnya kami takut akan azab Allah pada suatu hari. Tuan-tuan, ayat ini para ulama tafsir menyebut segolongan manusia yang apabila hidup di dunia mereka melakukan segala amal kebaikan kepada manusia itu kerana mereka takutkan hari akhirat. Mereka nak selamat di hari akhirat dan mereka tahu yang bantuan pertolongan yang mereka berikan itu boleh menyelamatkan mereka di akhirat. Abusan qamtarira, di mana hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Sekarang bila kita bayangkan keadaan di hari akhirat, mereka takut kepada hari di mana muka-muka manusia pada hari tersebut dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kalau boleh mereka tak mau pun jadi yang macam tu. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kehidupan manusia di hari akhirat. Kalau kita tengok kehidupan manusia di padang mahsyar, Nabi mengisyaratkan bila berlakunya tiupan sangkakala, bila dibangkitkan manusia semula di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam banyak hadis yang terkait dengan hari kebangkitan ini. Antaranya Nabi gambarkan manusia kita semua ni akan dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Ni tak sampai tamuka ni. Nabi kata bangkit di akhirat kelak semua manusia ni tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Kemudian Nabi sebut bagaimana manusia akan mendatangi yaumul mahsyar dalam keadaan mereka akan sesudah itu akan diberikan pakaian, dan manusia pertama yang akan diberikan pakaian selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi sebut dalam satu hadis bila berlakunya kebangkitan manusia akan dihimpunkan dan manusia pertama yang akan diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim. Adapun pakaian yang dikenakan pada ketika itu, ditanya oleh para sahabat, waktu tu pakaian macam mana? Adakah macam kita pakai sekarang ni? Nabi kata tak. Pakaian ketika itu adalah ketika mana pakaian yang dipakaikan oleh seseorang bila dia mati. Pakaian yang kita pakai waktu kita mati tu, pakaian itulah yang akan dikenakan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata mayat ni dia akan dibangkitkan dalam keadaan pakaian yang dikenakan ketika dia mati. Pakaian yang kita pakai kepada jenazah, dan pakaian itulah yang kita semua akan pakai. Dan pakaian itulah kita akan dipakaikan semula. Mu'az bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana dia nak menguburkan jenazah ibu dia, dia berpesan kepada orang-orang yang menguruskan jenazah ibu dia, kalau boleh pakaikan kain kafan yang baru untuk ibu aku ni. Sahabat-sahabat tanya, kan dah elok pakaian yang dipakai tu. Mu'az bin Jabbar dia ulang, bagi pakaian yang baik bagi ibu aku ni, pakai pakaian yang baik yang baru, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW menyebut setiap jenazah akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang mereka pakaikan ketika mereka meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan berjalan ke padang mahsyar. Berjalan ni ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsiran para ulama. Orang yang beramal soleh dia berjalan sebagaimana berjalan dengan lajunya, dengan kakinya. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang berjalan dalam keadaan yang mengheret. Belum lagi Nabi mengisyaratkan tentang keadaan wajah. Cuma disebut manusia ayat ini, manusia dibangkitkan dalam keadaan wajah yang sedih, yang tidak berseri-seri, yang dalam keadaan ketakutan. Kenapa ketakutan? Kerana mereka mengetahui hari yang mereka sedang berada ketika itu
adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kegembiraan diberikan kepada ahli syurga, bakal ahli syurga. Orang-orang yang nampak dia ni bakal ahli syurga, orang-orang yang diberikan kemudahan di padang mahsyar, maka mereka ini akan datang dalam keadaan sedikit keseronokan, wajah mereka nampak gembira. Tetapi tidak orang-orang yang dalam keadaan bermuka masam, penuh dengan kesulitan. Apakah janji Allah kepada orang yang pemurah itu? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah menyebut pada ayat yang ke-11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nasratan wa surura. Maka Allah memelihara mereka daripada kesusahan hari itu, dan Allah berikan mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Para ulama tafsir menyebut, Al-Imam Ibn Kathir dalam menghuraikan ayat yang ke-11, manusia yang kebanyakannya bermuram, tetapi antara sebab mereka diberikan sedikit kegembiraan, kejernihan wajah mereka, kegembiraan di hati mereka, adalah apabila amalan mereka ketika hidup dahulu ini, antaranya memberi makan kepada orang yang memerlukan, menyebabkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat yang ke-11 dia terkait dengan ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Kita sambung insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kerana ayat 11, 12, 13 Allah Ta'ala nak cerita tentang sedikit keadaan di padang mahsyar, kemudian balasan kepada mereka yang berbuat baik sesama manusia, terutamanya memberi makan, memberikan kegembiraan kepada manusia yang lain. Maka di sana sudah pastilah syurga yang menanti mereka. Wallahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap kelemahan saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.